boleh. Semboy. Kenapa macam tidak rambut tuh? Dia apa tuh? Filter tuh. Snapchat. Oke, sige mula. Seni ukiran. Drake, open Drake. Drake, buka. Buka kamera kau, Drake. Wey, bro. Macam pelakon-pelakon Cina tuh. Baru starring. Oke, sige mula. Tajuk hari ini seni ukiran. Oke. Ciku mau tanya dulu, apa yang kamu paham tentang seni ukiran? Sebab Ciku sudah bagi awal kan? So kamu udah baca sedikit pun kamu beritahu juga. Bagi pendapat kamu sendirilah apa yang kamu tahu pasal seni ukiran. Dia ukir juga, itu jelas. Dia ukir. Biasa di mana kamu nampak dia baju batik. Dia FPC. Selalu saya tengok. Baju batik. Dia bolehlah basic punya pengetahuan boleh diterima. Yang tuh 5 minute craft tu juga. Yang dia semua buat pasal craft. Ya. Oke, untuk definisi dia seni ukiran. Keindahan seni ukiran biasanya menghiasi istana dan rumah. Ianya juga boleh didapati pada masjid, pintu gerbang, alat permainan, alat musik, senjata, dan alat memasak serta pengangkutan. Seni ukiran berperanan sebagai penghias dan pelengkap suatu reka bentuk, turut mengandungi falsafah serta pegangan masyarakat masa itu. So biasanya kalau ikut Ciku pun, Ciku ras dari pandangan Ciku sendiri, ini seni ukiran ini banyak didapati pada rumah-rumah lama masyarakat Melayu. Betul. Sebab dia kan berlubang tembus, so kira untuk pengudaraan dalam rumah lah. So ada fungsi dia, tidak terlalu panas keadaan rumah. Oke, seterusnya seni ukiran ialah seni pertukangan tangan yang menjadi tradisi dalam masyarakat Melayu sejak turun-temurun lagi. Seni ukiran akan memperkenalkan teknik dan motif ukiran yang menjadi identiti sebuah ukiran tersebut. Penghasilan sebuah karya seni ukiran memerlukan kemahiran memilih kayu, memproses kayu, melukis motif ukiran sehingga mengukir silat menggunakan alat dan mengukir bersesuaian. Kalau ada salah-salah ejaan tuh, sorry lah, my mistake. Orang yang selalu typo. Betul kan? Itulah. Seterusnya bagian prinsip. Cikgu pun buat kelas ini tidak lama nih. Sebab hujan kan, takut internet kamu problem ke apa. Tapi slide Cikgu sudah send dalam grup. Nanti untuk latihan Cikgu akan kongsi. Harap kamu boleh buatlah. Kalau kamu tidak buat, Cikgu jarang mau makan orang. Bahaya aja. Bahaya Cikgu, bahaya. Seterusnya prinsip seni ukiran sebagai pelengkap dan penyokong kepada sesuatu reka bentuk yang dihasilkan. Jenisnya ditentukan oleh silat dan saiz serta kegunaan. Motif perlu harmoni dengan persekitaran. Contohnya flora digunakan sebagai lambang keindahan persekitaran. Dan penerapan falsafah dan keharmonian budaya masyarakat di samping mengekalkan nilai-nilai keagamaan. So dalam konteks ini nih, ya motif sebuah ukiran itu tidak tertumpu kepada satu saja. Contohnya ada flora, ada fauna, ada yang berkaitan dengan agama, budaya suatu masyarakat. So dia berkepelbagaian. Ini adalah prinsip asas seni ukiran. Aspek bahasa seni visual yang terdapat dalam prinsip asas seni ukiran, yaitu garisan, rupa, kesatuan bentuk, ruang, harmoni, irama dan pergerakan, dan jalinan. Semua ini ada di sesuatu ukiran lah yang diperlukan dalam menghasilkan sesuatu ukiran. Ini adalah contoh prinsip ukiran. Ada tiga jenis kaum, yaitu yang pertama adalah kaum Melayu, di mana kebanyakan ukiran menggunakan motif flora melalui olahan daun, batang, bunga, buah, dan sulur pada ukiran. Dan ukiran bukan saja sebagai seni budaya, malah mempunyai nilai keagamaan. Bagi kaum Cina pula banyak menggunakan motif haiwan seperti naga,
yang membawa maksud kemewahan dan kekuasaan. Bagi kaum India pula banyak menggunakan motif burung merak, gajah, bunga teratai yang membawa prinsip ketuhanan dan kesucian. Ada 4 jenis. Jenis suku kaum orang asli berbentuk patung berdasarkan kepercayaan Amnesia. Dia ni biasa untuk kaum orang asli ni bagian orang bukan sekadar perhiasan kalau macam ukiran. Dia tempat orang macam keagamaan orang sembah patung kan, sebab orang belum berdedah dengan dunia baru. So, agama orang masih macam tu. Betul. Ini adalah contoh peralatan yang kebiasaannya digunakan. Ada berapa? Ada 9. Gergaji. Yang pertama gergaji kecil untuk memotong bagian kayu yang tidak diperlukan. Ketam kayu untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu. Ini biasanya untuk ketam ni sebelum kamu mula mengukir lah, untuk menghasilkan kayu basic kamu. Terus kikir pari untuk meratakan dan melicinkan ukiran kayu. Ini mesin sinso memotong dan menepuk bagian lengkungan untuk potong bagian yang tebus. Dan pisau wali ini untuk membuat silat, mengikis dan melicinkan silat. Ini biasa pisau ini untuk kamu mengukir lah nih, supaya mudah kamu mengukir. Kalau pakai pahat begini dia boleh juga pakai pahat, tapi pahat ini dia tidak, gerakan itu tidak nampak lembut. Dia biasa digunakan untuk membuang dan melicinkan bagian dasar kayu. Untuk kertas pasir biasa untuk melicinkan permukaan ukiran. Ini getar atau cetar nih cikgu pun belum pernah guna lagi, tapi kamu boleh tengok cara guna dia di YouTube. Nanti kalau kamu mau, cikgu nanti akan cari di YouTube ke kamu. Dia digunakan untuk membentuk kayu beringkai permulaan dan gading kayu, mengetuk pahat untuk menepuk kayu. Ini sini cikgu ada satu soalan. Kenapa dorang guna dia macam pahat ni kan? Pahat ni macam tukul. Dorang tidak guna yang tukul besi kah, tukul kayu kah? Dorang guna tukul kayu. Dorang tidak guna besi ataupun getah. Tukul getah kenapa? Sebenarnya apa aja kok? Dia punya kayu-kayu itu tidak. Sebab tuh belakangnya kayuan tuh. Gue ada kena beritahu dekat kain pigu mengukir dekat usia itu. Cikgu tanya kenapa tidak guna tukul getah, sebab dia terus cikgu dokter cakap dia supaya mengelak daripada tukul itu melantun terlalu kuat. Jadi kamu boleh hadkan, kamu punya tekanan untuk menukul supaya kayu itu tidak pecah, tidak melantun balik di muka kamu ketika kamu menukul nanti. So better pakai gading, pahat kayu. Terusnya adalah jenis kayu ukiran. Bahan utama dalam menghasilkan seni ukiran ialah kayu. Pemilihan kayu sangat penting dalam proses ukiran. Kayu yang sesuai dijadikan bahan ukiran ialah kayu yang halus. Lihat uratnya dan kayu yang tua serta benar-benar kering. Ini adalah contoh 4 jenis kayu lah yang memang biasanya dijadikan sebagai kayu ukiran. Ini bahan kemasan digunakan untuk menjadikan hasil seni ukiran kayu lebih menarik dan tahan lama. Terdapat perbezaan antara varnis dan selek. Varnis menghasilkan satu lapisan yang keras, kuat, dan lutsinan untuk melindungi permukaan kayu. Varnis juga bersifat berkilat, tahan lama, kalis air, serta tidak memberi sebarang warna pada kayu. Contohnya, varnis biasa digunakan pada permukaan lantai kayu. Selek pula menghasilkan permukaan yang cantik, berwarna, mudah digunakan, mempunyai lapisan perlindungan yang kuat. Selek juga bersifat kalis air tetapi tidak tahan lama. Sekiranya terdapat pada pencair selek atau alkohol, contohnya selek digunakan pada barangan antik dan bingkai. Ini 2 jenis bahan kemasan adalah selek dan varnis. Terus untuk kamu di permukaan kayu ukiran. Ini seterusnya motif ukiran kayu. Motif yang terhasil dalam seni ukiran ialah awan larat atau ragam hias yang diilhamkan daripada beberapa unsur. Awan larat terbagi kepada 2 jenis, yaitu awan larat Melayu asli dan awan larat Jawa. Pengukir akan menggunakan sumber alam semula jadi
yang terdapat di sekeliling mereka untuk menghasilkan motif. Daya kreativiti pengukir mampu menghasilkan beberapa variasi motif dalam seni ukiran. Motif ukiran yang sering dihasilkan yaitu motif flora, fauna, kosmos, geometri, dan kaligrafi. Yang biasa cikgu guna flora dan kaligrafi lah. Kita pergi satu-satu jenis. Yang pertama yaitu motif ukiran flora. Sana cikgu ada kasih sertakan gambar contoh ukiran ya. Seni ukiran Melayu lebih banyak menggunakan unsur flora sama ada jenis menjalar ataupun berbunga. Penghasilan motif-motif flora dikaitkan dengan kedatangan agama Islam. Motif akan diolah berdasarkan keupayaan dan kreativiti pengukir. Contoh motif yang menjadi pilihan ialah motif bunga matahari, bunga kiambang, bunga melur, bunga kerak, dan bunga kerak nasi dan lain-lain. Kamu boleh ikut bahkan. Kalau ada apa-apa soalan, tanya saya. Oke, Cok. Potong saja supaya cikgu kamu tidak lupa soalan itu. Boleh, Cok. Kamu tidak paham. Oke. Seterusnya adalah motif ukiran fauna. Motif mengunsurkan fauna juga menjadi pilihan pengukir. Pengukir menghasilkan motif yang menggambarkan fauna yang telah diabstrakkan. Contohnya ayam berlaga, badar mudik, itik pulang petang, lebah bergantung, unduk-unduk, atau kuda laut. Contoh apa? Fauna lah, contoh haiwan yang biasa digunakan jadi motif ukiran. Macam bawah ini kamu nampakkan ada 2 ekor singa. Nah ini kamu tahu burung. Terusnya motif ukiran kosmos. Terdapat juga motif kosmos yang menggunakan unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, awan, gerak, bukit bukau, ombak, dan sebagainya. Motif matahari dan bintang ialah contoh motif yang selalu digunakan di tebar layar bumbung bangunan, bumbung rumah. Biasa kamu nampak di siling rumah di tengah dia akan ada ukiran. So di tengah-tengah itu dia ada letak satu lampu utama rumah yang memang akan dia jenisnya bergantung lah, kan ada tali baru lampu. Sebenarnya nampak tuh, Cok. Biasa kalau sekarang nih banyak di rumah Melayu loh, coba cek rumah Melayu modern. Seterusnya adalah motif ukiran geometri, di mana penggunaan motif geometri diambil daripada rupa bulatan dan segitiga yang disusun secara selari berulang bagi menampakkan hasil kemasan. Penghasilan berbentuk geometri ini dikatakan selari dengan unsur geometri Islam. Motif-motif ini biasanya dipasang di masjid, surau, istana, dan rumah Melayu lah. Sebab untuk jenis motif begini ini cikgu memang biasa nampak di masjid. Dan ini yang last nih cikgu rasa. Motif ukiran kaligrafi yang bercirikan Islam menggunakan tulisan Arab dan tulisan Jawi daripada Al-Quran. Kedatangan Islam menjadi asas perkembangan seni ukiran kaligrafi. Seni ukiran bermotifkan kaligrafi diolah bersama-sama dengan motif flora dan geometri. Kaligrafi ini mempunyai makna tertentu dan tidak melibatkan unsur fauna, tetapi hanya melibatkan unsur flora. Seni ukiran motif kaligrafi biasanya diletakkan di tempat tertentu seperti masjid, surau, pintu rumah, dan juga rehal. Di rumah cikgu ada 2. Bukan cikgu buat lah, cikgu pun belum akhir dia mau buat. Cikgu beli. Terusnya kepada jenis pola ukiran. Ada 3 jenis pola, yaitu pola bujang yang utama juga dikenali sebagai pola putu. Pola bujang menunjukkan pola yang menggunakan motif tunggal selalunya. Pola bujang ini diambil daripada motif tumbuhan, kosmos, dan objek lain. Dan untuk jenis pola kedua ialah pola pelengkap, disebut sebagai pola induk, merupakan bentuk ukiran yang lengkap dari segi motif dan gubahan yang hendak dihasilkan. Contohnya, gubahan lengkap ialah motif yang berunsurkan tumbuh-tumbuhan, meliputi akar, batang, buah, daun, dahan,
butik dan sulur. Dan jenis pola ketiga yaitu pola pemidang, di mana penggunaan pola pemidang ini selalunya pada bagian dan peralatan di dalam rumah. Contohnya ada pada almari, tapak siri, cucur atap, penutup bedul, dan tulang kayu. Pola ini menggunakan unsur yang sederhana. Ini untuk pola pemidang ini untuk kebanyakan ada di rumah jenisan lah, rumah Melayu yang lama, yang kayu-kayunya. Ini adalah jenis ukiran kayu layang, tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul pada permukaannya. Bagian latar tidak ditepuk dan hanya menggunakan teknik guris pada permukaan dan motif yang ringkas. Jenis ukiran ini selalunya digunakan pada perabot seperti almari dan katil. Biasa banyak di almari lah. Ini adalah ukiran tembuk timbul bersilat. Ukiran tembuk timbul bersilat ialah ukiran yang tidak ditebuk tembus. Bagian motif yang diukir akan timbul dan mempunyai silat. Kebanyakannya jenis ukiran ini terdapat pada peti kayu, daun pintu, dan tiang-tiang rumah Melayu tradisional. Ini banyak pada peti lah di kayu lama. Seterusnya adalah ukiran tembuk timbul tanpa bersilat. Jenis ukiran ini sama dengan ukiran tembuk timbul bersilat, yaitu ukiran yang tidak ditebuk tembus, tetapi motif-motif yang dihasilkan tidak mempunyai silat. Contohnya ukiran pada perabot, senjata, dan barang hiasan. Dan seterusnya adalah ukiran tembus bersilat. Susah mau sebut. Ukiran ini mempunyai silat pada motif ukirannya. Motif pada ukiran tembuk tembus biasanya diukir balas pada bagian belakangnya dan hasilnya akan lebih menarik. Jenis ukiran ini digunakan pada kekisi, sekatan rumah, rehat, dan perabot. Dan akhir sekali ukiran tembuk tembus tanpa silat. Ukiran tembuk tembus tanpa silat ini pada bagian dasarnya permukaannya ditembuk menjadi lubang. Manakala motif dan coraknya dibiarkan rata tanpa silat. Jenis ukiran ini biasanya terdapat pada kisi pagar rumah musang, sekatan ruang, dan perabot dan cucur atap. Ini biasa jumpa cucur atap lah di rumah lama Melayu di Melaka. Ini adalah jenis silat ukiran kayu. Terdapat 5 bentuk silat dalam seni ukiran. Contohnya silat yang biasa dilihat ialah silat leper, silat belah rotan, silat dada tuma, silat serong, dan silat Minangkabau. Silat-silat ini menjadi hasil ukiran lebih cantik, menjadikan ukiran itu lebih cantik dan menarik lah. Yang pertama ialah silat leper. Bentuk silatnya hampir menyerupai silat belah rotan, tetapi permukaan atasnya lebih besar dan ini menyebabkan bentuk menjadi leper. Kedua, silat Minangkabau, di mana bentuk asas silatnya menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau, di mana ia mempunyai batas di tengah dan serong di kedua-dua tepinya. Dan ketiga yaitu silat serong, bentuk silat yang diserongkan daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Yang keempat, silat dada tuma, berbentuk asas silatnya menyerupai dada serangga yang dikenali sebagai tuma, di mana bagian tengah silatnya agak cengkung masuk ke dalam juga rasa. Dan akhir sekali silat belah rotan, berbentuk silatnya menyerupai keratan rotan yang dibelah dua. Ini adalah contoh prosesnya kalau kamu mau buat. Bingung ada dalam proses, yaitu yang pertama di mana kamu perlu menyediakan kayu, pilih jenis kayu yang sesuai, permukaan kayu hendaklah diratakan dengan menggunakan ketam kayu. Perlu diratakan dan dihaluskan dulu lah sebelum kamu mengukir. Langkah kedua di mana kamu melukis corak dan motif pada kertas kayu. Latar motif yang dipilih di atas kertas. Kemudian kamu tetaplah menyuri motif rekan pada kayu.
kamu tekap pada kayu tersebut. So senang kamu mau mengukir nanti. Yang keempat, mengukir. Proses mengukir mengikut jenis ukiran pilihan. So kamu ikutlah, kamu mau buat macam ini tadi, silat serong kah, silat Minangkabau kah, silat leper kah, lu desain kamu sendiri. Yang kelima, menyilat. Hasil jenis silat yang dipilih dan sesuai dengan ukiran. Tinggallah kamu punya ukiran tuh nanti kamu mau guna apa. Kalau macam jenis silat tuh ngam sama kamu punya ukiran, kamu buat penuh lah satu ukiran kamu tuh. Jangan kamu buat ini silat lain, itu silat lain. So nanti nampak serabut. Yang terakhir ialah kemasan. Proses terakhir bertujuan untuk mencantikkan ukiran. Selepas proses menyilat, kemasan dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan varnis ataupun guna selek. Ikut kamu punya kemauan lah. Dia ada kelebihan dia sendiri. Kelebihan dia sendiri, kamu mau guna selek, ada ini kelebihan dia, ada itu kekurangan dia. Kalau kamu guna varnis, ini ada kelebihan dia, itu ada kekurangan dia. So, dirasa itu sahajalah kelas kita hari ini. Jam berapa sudah? 40, 15 kita mau. 25 menit. Wih, sekejap je. Cikgu ada bagi latihan. Cikgu pun tidak mau kelas lama-lama, nanti habis data kamu. Nah, bukan kelas cikgu jangan kamu belum masuk. Banyak di kelas kamu belum masuk kan? Boleh lah. Tapi cikgu Telegram tidak makan apa cikgu? Cikgu Sarah bilang kalau Telegram dia buat macam mana? Dia buat video call ramai-ramai. macam Google Meet, tapi tadi ada kan buatkan dia apa grup. Bila cikgu minta ajar cikgu Zarina, kalau itu pun kalau semua masuk. Yang ini pun cikgu buat Google Meet, tinggal berapa orang kita masuk? 6 orang dia masuk. Itu nanti cikgu. So sini cikgu sudah bersusah payah tadi. Cikgu pikir mau kasih soalan untuk kamu. Jangan terlampau susah, jangan terlampau senang. Supaya kamu boleh mudah jawab. Kamu tengok slide yang cikgu bagi pun kamu boleh jawab habis. Tapi ada cikgu tambah sedikit beberapa lah soalan hebat untuk kamu jawab nanti. So kamu boleh, kalau kamu tidak tahu juga, kamu boleh rujuk cikgu, boleh try tengok di Google macam mana. Tapi better rujuk cikgu lah, supaya siap cikgu buat soalan kan, so cikgu tahu jawapan. Kerja. So ini nanti cikgu bagi dalam grup lah.